Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan, video pada kali ini kita bincangkan tentang pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Dalam video ini, objektif dan harapan saya adalah agar tuan-tuan dapat memahami proses pemantapan Kesepaduan Nasional di Malaysia. Yang mana hasil daripada video ini, hasil daripada pembacaan tuan-tuan terhadap buku ini, di mana tuan-tuan sepatutnya dapat membincangkan proses pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia serta mengaplikasikan kesepaduan sosial dalam masyarakat Malaysia. Video ini akan mengutarakan 4 subtopik yang terkandung di dalam bab pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia ini. Pertama adalah tentang menghayati pengalaman Malaysia dari kesatuan kepada perpaduan. Kemudian, bagaimana perpaduan menjadi sebagai satu matlamat yang diidamkan. Kemudian, kita pergi kepada subtopik yang ketiga, iaitu kesepaduan sebagai tahap yang dicapai. Dan yang terakhir adalah penyatupaduan sebagai satu proses yang kita masih usahakan. Tuan-tuan, kesepaduan nasional ini sebenarnya adalah satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat, seluruh negara, supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama. Satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Maka tuan-tuan, dalam konteks Malaysia, pemantapan Kesepaduan Nasional ini dilaksanakan melalui 3 rangkai proses yang didorong oleh 3 tahap motivasi. Prosesnya adalah perpaduan. Motivasi dari segi pemantapan kesepaduan nasionalnya adalah diidamkan. Bila saya katakan diidamkan, maka perpaduan adalah satu benda yang kita belum capai. Kerana yang kita dah capai adalah proses kesepaduan, yang motivasinya adalah kita dah capai. Dan yang ketiga, penyatupaduan adalah satu proses yang adalah salah satu dari proses pemantapan kesepaduan nasional, di mana motivasinya adalah diusahakan. Saya ulang supaya tuan-tuan lebih jelas. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang perpaduan, ini adalah satu yang kita idamkan. Bila kita sebut tentang kesepaduan, ini adalah era atau senario yang sedang berlaku pada hari ini di negara kita, iaitu kita berada pada keadaan kesepaduan, belum mencapai perpaduan. Tetapi kesepaduan ini kita cuba upgrade, kita cuba tingkatkan, kita cuba baiki, menambah baik dengan proses penyatupaduan, iaitu satu perkara yang terus kita usahakan sehinggalah kita cuba terus mencapai perpaduan. Maka tuan-tuan, untuk kita menghayati pengalaman Malaysia, kita dapat melihatlah dari segi sejarah yang sangat panjang dalam mencari kesatuan. Kalau kita lihat daripada segi sejarah, tuan-tuan boleh rujuk dalam buku Penghayatan Etika dan Peradaban terbitan penerbit Musim Maya ini, iaitu apa yang berlaku pada tahun 1946, 1948 dan tentunya kemerdekaan tahun 1957 dan tahun 1963, yang ini berkaitan dengan penubuhan Malaysia. Maka tuan-tuan, perpaduan sebagai satu matlamat yang diidamkan merujuk kepada satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara secara seluruhnya. Bila saya katakan perpaduan, bermaksudnya sama ataupun kesatuan. Satu bangsa, satu agama, satu bahasa, satu negara. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, kita boleh lagi satu bangsa, kita cuba. Kita boleh lagi satu bahasa, dan tapi mungkin kita tidak sampai ke tahap satu agama. Namun perpaduan ini adalah satu matlamat akhir
yang diidamkan dan menjadi cita-cita, jadi idaman dan menjadi harapan yang terus diperjuangkan dalam sebuah negara yang berbilang etnik seperti negara kita. Maka disebabkan perpaduan ini kita tak masih lagi kita peringkat idamkan, tapi kita ada detik-detik perpaduan yang terjerumus. Detik-detik perpaduan kita adalah sebagai contoh pergaulan pasar, kita menghadiri majlis perkahwinan, mana kita tak sampai lagi perpaduan, tapi kita ada detik-detik perpaduan. Jadi dalam keadaan itu juga kita berada dalam keadaan kesepaduan, iaitu tahap yang telah kita capai, yang mana dia akan disokong dengan proses penyatu paduan yang tidak akan ada hentinya. Dan dalam bab ini juga kita ada membincangkan tentang etos nasional, di mana etos ini merujuk kepada watak ataupun jati diri ataupun kita katakan sebagai ciri-ciri nasional. Ada ciri-ciri sesebuah bangsa tu, yang mana etos bangsa terbina apabila masyarakat berkongsi ciri-ciri etnik ini. Tuan-tuan, apa ciri-ciri unik kita? Apa etos nasional kita? Apa etos nasional yang seharusnya ada pada saya dan kita semua? Pertama, kita mesti ada nilai. Kedua, kita mesti ada perasaan dan semangat, serta kita ada kepercayaan dan kita mempunyai identiti. Maka titik tolak pada itu yang saya ingin simpulkan dalam video ini adalah perpaduan adalah apa yang kita impikan dan kita idamkan. Namun mencapainya bukan satu yang mudah. Ini dari sudut pandang sosiologi, kerana kita berada dalam keadaan kesepaduan sosial tetapi mantap dengan penghayatan terhadap etos bangsa yang akan membawa kepada kesepaduan nasional. Kesepaduan sosial yang mantap tadi membawa kepada kesepaduan nasional. Jadi usaha yang berterusan ke arah perpaduan ini kita namakan sebagai penyatu paduan. Tuan-tuan, banyak ada dalam bab ini. Untuk penerangan yang lebih lanjut, tuan-tuan, teruskan membaca buku penghayatan etika dan peradaban terbitan penerbit Universiti Melayan. Rasanya setakat itu saja untuk video ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.